Berbesar hati sebenarnya kita ni dapat membawakan dan menjemput Yang Mulia Tuan Shah Almi bin Haji Emran, Pegawai Penyelaras dan Teknikal Kaji Cuaca, dan juga Yang Mulia Muhammad Nur Arifin bin Haji Awang Yusof, Pegawai Kaji Cuaca di studio Rampai Pagi pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ucapkan selamat datang ke Rampai Pagi. Dan juga kami di Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana di atas kesudian BIS kita dapat meluangkan masa bersama kami di sini. Dan isu ini sebetulnya mengenai dengan fenomena keadaan cuaca panas yang melanda di negara Brunei Darussalam ini. Baik untuk menghormati rakan saya lah ya, sebagai ladies first. Saya serahkan pada Sarina ya untuk menanyakan sesuatu kepada tetamu kita, narasumber kita. Silakan. Nyorang soalan biasa-biasa. Pastinya jua ramai di kalangan masyarakat kita ni kan tahu kenapanya cuaca di negara kita ni tu serba sedikit panas pada masa ni. Apa yang sebenarnya berlaku dengan keadaan cuaca di negara kita ni? Mungkin dapat dijelaskan kepada Tuan Shah Almi. Ya. Okey, saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu kami dari Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTB kerana sudi menerima kami untuk menyampaikan sedikit info mengenai cuaca pada masa ini. Jadi negara Brunei Darussalam kini sebenarnya berada di penghujung tempoh peralihan monsun dan akan memasuki monsun barat daya sekitar pada lazimnya awal bulan Jun. Jadi semasa tempoh peralihan monsun ini kita ni akan mengalami keadaan cuaca yang cerah dan panas pada siang hari, dan pada waktu tengah hari pula ada hujan berasingan kerap kadang-kadang berlaku di kawasan pesisiran negara, dan pada waktu petang pula hujan berpetir akan berlaku selalulah pada waktu malam di pedalaman negara. Ya, mungkin Tuan kita ni beralih pula kepada Tuan Arifin, mungkin ingin disampaikan pada persoalan yang sama juga, ingin menjelaskan. Silakan. Ya, ada yang ingin dijelaskan? Mungkin akan menambah saja apa yang kata Tuan Shah Almi tadi. Ianya kalau kebiasaannya kalau monsun peralihan kita cuaca pada siang hari memang cerah dan panas dan kalau macam di sekitar waktu tengah hari kebiasaannya juga ada sedikit hujan berasingan, tapi yang mungkin dah berapa lamalah macam sementara sahaja. Dan menjelaskan lagi kalau di waktu petang dan malam yang kebiasaannya di kawasan pedalaman tu. Jadi apa yang telah dialami dari sejak bulan Mac atau hingga Mac dan April lah, yang Mac dan April lalu memang tiap-tiap hari ada kami melihat atau jabatan melihat atau mencarap di kawasan pedalaman itu memang ada hujan ribut petir. Tetapi ianya kadang-kadang tidak apa yang orang tidak keluar atau propagate ke menjejaskan ke kawasan pesisiran. Jadi ianya kadang-kadang cuaca ni biasalah kan unpredictable lah, chaotic sedikit. Kadang-kadang ia menjejaskan, kadang-kadang dia tidak. Itulah mungkin itu sajalah yang dapat saya tambah sebagai tambahan. Maklum sajalah itu ramalan keadaan cuaca kita ya. Tapi kalau kita lihat juga di KCTV pada waktu ini ada satu graf purata suhu maksimum bagi tahun 1991 hingga tahun 2020 untuk negara kita ni Brunei Darussalam. Kalau dilihat paling tinggi di sini adalah catatan suhu cuaca itu pada bulan Mei 32.9 Jadi ini sebagai salah satu cara untuk kita ni merujuk dan juga sebagai panduan kita ni berkenaan dengan situasi dan keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam ni. Jadi Sarina ya, kita kembali bersama dengan Tuan Shah Almi. Mungkin Tuan, mengenai dengan keadaan cuaca seperti yang telah pun dijelaskan ataupun dikatakan oleh Tuan tadi ya, di waktu siang keadaan cuaca cerah dan juga panas ya. Adakah kepanasan yang Ketani alami sekarang ni, yang Tani rasakan ini, menurut daripada Tuan sendiri ataupun mewakili daripada kaji cuaca Ketani, ianya bersifat normal ataupun macam mana tu? Okey. Terima kasih Iskandar.
baiklah, jika kita lihat tadi pada rajah tadi, Ya. Rajah purata suhu maksima bulanan dari tahun 91 hingga tahun 2020. Jadi secara amnya pada bulan April hingga Ogos tadi, April hingga Ogos merekodkan purata suhu maksima yang tinggi sekitar 33 darjah Celsius. Dan jika kita ni fokuskan lagi pada suhu pada purata suhu maksima pada bulan April sahaja, pada bulan April yang menunjukkan 32.7 darjah Celsius. Manakala jika dibandingkan lagi pada suhu purata maksima pada bulan April yang lepas, yang kita ni alami yang lepas, adalah 33 darjah Celsius. Di penghujung Ramadan kan? Yes. Jadi memang ada sedikit peningkatan suhu maksima yang kita ni alami baru-baru ini. Baik ya, mungkin dalam hal ini juga ada penerangan daripada Yang Mulia Tuan Arifin berkenaan dengan cuaca kita ni. Mungkin dalam hal barangkali adakah negara kita ni juga turut sama mengalami gelombang haba apa yang famous popular diperkatakan di luar negara juga apa tu heat wave yang banyak sebenarnya negara-negara yang mengalami situasi ini. Bagaimana? Siapa mungkin dulu ni? ya Tuan Syahmi. Tuan Syahmi. Ya. Okey, ada baiknya kita ni memahami dululah apa erti gelombang haba dan heat wave ni Jadi gelombang haba ataupun heat wave ni ataupun cuaca panas melampau ni adalah satu tempoh di mana cuaca terlalu panas. Satu tempoh di mana cuaca adalah terlalu panas dengan disertai dengan kelembapan udara yang tinggi ataupun high humidity. Tapi oleh kerana cuaca panas melampau ni ataupun heat wave ni adalah berbeza-beza mengikut kawasan macam geographicalnya lain kan jadi tidak ada definisi yang universal. Tetapi hanya definisi relatif kepada cuaca biasa di sesuatu tempat itu. Jadi cuaca panas melampau dikategoriskan bagi negara kita ialah apabila negara kita mengalami suhu maksima harian sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Jadi saya ulangi sekali lagi, bagi negara kita cuaca panas melampau ialah apabila negara kita mengalami suhu maksima harian sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Dan ianya diramalkan ataupun dijangkakan kalau mengikut daripada telah pun dilakukan sudah atau akan atau bagaimana? Okey, untuk mengetahui whether suhu maksima ni mencapai sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius ni sesudah. Sudah kita dilalui. Melalui penganalisaan baru kami tahu observation, melalui pencerapan yang tadi lakukanlah. Barutah kita ni sudah 3 hari turut-turut tu barutah kita tahu ada gelombang berlakunya ni ataupun kita ni mengatakan cuaca panas melampau lah bagi negara kita. Itu secara umum kita ni mengetahui berkenaan dengan keadaan cuaca secara umum negara Brunei Darussalam. Tapi adakah juga pengkajian dibuat keadaan cuaca bagi satu-satu tempat, umpamanya kalau di negara besar tu hanya negeri ani yang telah pun didapati mengalami keadaan cuaca melampau. Tetapi kalau di Brunei Darussalam mungkin mengikut daerah, adakah juga pernah dibuat seperti itu ataupun secara umum saja negara Brunei Darussalam mengalami cuaca panas? Okey. Bagi negara kita bukannya negara kecil kan. Jadi generally cuaca suhu udara tu sama saja. Sama macam negara Singapura lah. Jadi tidak ada mengikut zon ataupun daerah-daerah tidak. Kerana keadaan negara kita ni kecil ya. Yes. Jadi di sini saya boleh kali serah kepada teman saya Arifin untuk menjelaskan lagi lebih terperinci mengenai gelombang haba ataupun cuaca panas melampau bagi negara kita. Silakan Tuan. Ya Serina, mungkin menambah saja sedikit
Jadi di sini Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam ingin memaklumkan dan memberitakan kepada orang ramai akan threshold values ini bagi khususnya bagi episod cuaca panas melampau di negara kita. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh Tuan Syahalmi iaitu saya ulangi lagi sekali, suhu maksima harian diperhatikan sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius dan ianya berlaku selama 3 hari berturut-turut. Walau bagaimanapun, negara Brunei Darussalam dikatakan mengalami cuaca panas yang luar biasa apabila suhu harian maksima mencecah sehingga 34 darjah Celsius. Jadi sebagai info lagi juga sedikit, suhu maksima harian ini ianya berlaku di sekitar waktu 12 tengah hari hingga 3 petang. Betul. Sebagai contoh juga, kalau kita dapat mengongsikan rajah suhu maksima harian yang direkodkan di stesen pencerapan Kaji Cuaca Brunei Darussalam yang bertempat di lapangan terbang antarabangsa iaitu pada bulan lepas 23 hingga 25 hari bulan April 2023, di mana rekod suhu maksima harian tertinggi bagi bulan April yang lepas adalah setinggi 36.4 darjah Celsius. Jadi selama 3 hari ini kita boleh katakan ianya cuaca panas yang luar biasa, tetapi kita tidak dapat kategoriskan ianya cuaca panas melampau. Kerana kalau kita melihat suhu maksima harian sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius ianya hanya diperhatikan selama 2 hari saja. Jadi ia tidak menepatilah kriteria yang ditetapkan oleh jabatan yang tadi kami explain itu. Jadi sebagai contoh lagi, kalau kita dapat merujuk darjah yang seterusnya, a different case yang pernah berlaku pada tahun 2019 iaitu 28 hingga 30 hari bulan Mei. Di sini kita boleh melihat bahawa pencerapan suhu maksima harian telah memenuhi kriteria cuaca panas melampau, atau kata lain di rantau kita mengatakan gelombang haba atau heat wave. Kalau di Brunei cuaca panas yang melampau. Di sini kita boleh nampak jelas 35 darjah Celsius ianya terjadi dan ianya berlaku selama 3 hari berturut-turut. Jadi bagi kes yang 2019 ini, khusus bagi kejadian ini, kita boleh mengatakan ianya adalah satu contoh episod cuaca panas melampau. Okey. Jadi itu yang penerangan yang serba sedikit kita ni dapat fahamkanlah daripada kedua-dua narasumber daripada Jabatan Kaji Cuaca. Dan dalam hal ini juga Tuan Arifin, adakah negara kita ni juga akan terkesan dengan fenomena El Nino, dan apakah juga sebenarnya impak El Nino ini terhadap negara kita ni? Okey, terima kasih Serina. Jadi sebelum saya bercakap mengenai El Nino ni, ada baiknya saya mengongsikanlah apa dulu fenomena El Nino ni. Jadi El Nino adalah satu fenomena pemanasan suhu permukaan laut yang lebih dari keadaan purata. Ianya berlaku di sekitar kawasan tropika lautan Pasifik, iaitu jauh dari negara kita lah. El Nino ni juga dikenali sebagai fasa panas di dalam kitaran El Nino Southern Oscillation, atau kata lainnya yang orang dalam English ENSO tu. Kalau fenomena El Nino ni ia juga biasa berlaku setiap 3 hingga 7 tahun. Bagi tambahan info saja lagi juga, tadi saya ada menerangkan atau menyebut perkataan ENSO tu. Jadi ENSO ni sebenarnya ada 3 fasa. Jadi ia ada fasa neutral, fasa La Nina dan juga fasa El Nino, apa yang akan dibahaskan dan difokuskan lah pada pagi ini. Pada peristiwa kejadian El Nino ni, keadaan atmosfera ia berubah dan ianya mengganggu cuaca tempatan, dan bukan saja ia mengganggu corak di kawasan negara kita, malah ianya mengganggu satu dunia ni. Bukan negara kita sajalah yang terjejas. Betul. Jadi khususnya kalau kesan El Nino terhadap negara kita adalah seperti macam yang pertama, kita ni boleh expect turunan hujan yang berkurangan. Dan yang keduanya ialah peningkatan suhu udara dan disertakan dengan kelembapan relatif yang rendah. Jadi maksudnya jika sekiranya ada berlaku El Nino, kita ni memang boleh menjangkakanlah ada sedikit increase in air temperature, dan juga kita ni punya relative humidity itu ianya akan menurun sedikit. Menambah juga lagi,
boleh saya kongsikan menurut kajian yang dibuat oleh jabatan, kejadian episod cuaca melampau yang saya telah jelaskan tadi dengan kriterianya, dengan threshold values-nya, ia juga cenderung berlaku atau kerap berlaku sewaktunya berlaku El Nino. Jadi memang ada kaitan, sebab kita ni boleh saya tadi terangkan waktu El Nino memang ada peningkatan kan sedikit bagi suhu udara kita ni. Jadi memang ada kaitannya lah cuaca panas melampau atau yang orang heat wave ni, ianya sering juga berlaku atau kerap berlaku sewaktu ada El Nino. Baik, masa lagi kita bersama dengan Tuan Arifin, sedikit masa kata ni ya. Apakah ramalan bermusim ataupun ramalan jangka panjang bagi 2 ke 3 bulan yang akan datang ini? Silakan Tuan. Okey Iskandar, seperti mana yang telah dijelaskan tadi oleh Tuan Syahalmi, negara kita akan memasuki monsun barat daya pada sekitar awal bulan Jun. Jadi pada monsun barat daya ni keadaan atmosfera agak stabil dan kejadian aktiviti ribut petir apa yang kita alami sekarang pada monsun pada fasa peralihan monsun, aktiviti ribut petir itu pun juga berkurangan. Jadi semasa kemuncak monsun barat daya iaitu sekitar Julai Ogos lah, bulan Ogos, negara kebiasaannya juga akan mengalami sedikit jerebu. Ini disebabkan oleh cuaca yang kering yang dialami bukan saja di negara kita, malah ia dialami di rantau Asia Tenggara juga. Jadi jiran-jiran pun pada monsun yang sama, bis diorang ni pun ada mengalami sedikit cuaca yang kering lah. Jadi Brunei Darussalam pun memang akan mengalami juga sedikit jerebu disebabkan cuaca yang kering itu. Walau bagaimanapun, walaupun monsun barat daya ni kebiasaannya hari-hari panas, cuaca kering, hujan ribut berpetir beserta angin kencang atau dikenali juga sebagai orang garis badai itu. Garis badai atau in English squall line. Squall line ini boleh masih berpotensi berlaku, terutamanya jika ada pembentukan siklon tropika atau siklon yang aktif dan yang seperti ribut tropika atau taufan tu. Siklon ribut tropika atau taufan ini ianya biasa berlaku atau develop di kawasan barat lautan Pasifik iaitu Northwest Pacific Ocean. Dan ada masanya ia boleh merentas memasuki Laut Cina Selatan. Jadi kalau sewaktu ada sistem yang aktif ini, masihlah boleh ada juga garis badai ini, ada juga squall line. Dan menambah lagi juga sedikit, menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh World Meteorological Organization WMO, dunia besar kemungkinan akan mengalami episod El Nino pada separuh tahun yang akan datang. Jadi Iskandar, kebanyakan pusat iklim antarabangsa sedunia mereka bersetuju bahawa ada kira-kira 60% atau 60% chance of El Nino ni occurring atau El Nino berkembang semasa tempoh Mei hingga Julai 2023. Dan chances ni ia meningkat sehingga 80% bagi tempoh Jun hingga September 2023. Jadi kembali semula kepada soalan asal Sarina tadi, dalam masa 2 ke 3 bulan ini dengan adanya monsun barat daya dan ditambah lagi dengan kejadian El Nino, negara dijangka akan mengalami turunan hujan yang berkurangan serta akan mengalami cuaca panas terutama pada waktu siang hari tu. Ditambah lagi juga kalau hari-hari yang mengalami kekurangan pembentukan awan. Satu maksudnya macam hari-hari itu pada hari itu mungkin awannya tidak berapa membentuk dan jadi, cloud cover itu berkurangan. Pada waktu itu boleh cuaca panas yang luar biasa boleh berlaku di mana suhu maksima harian mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Kita mohon maaf juga Tuan kerana masa kita betul singkat, kerana kita akan juga memberi ruang kepada siaran berita sebentar lagi. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Shah Almi bin Haji Emran, Pegawai Penyelaras dan Teknikal Kaji Cuaca, dan juga Yang Mulia Tuan Muhammad Nur Arifin bin Haji Awan Yusof, Pegawai Kaji Cuaca, memenuhi ruangan dan undangan kami di Rampai Pagi. InsyaAllah kita akan cuba bawakan lagi segmen ini di keluar akan datang, memandangkan ia begitu relevan. Dinyatakan tadi dalam 3 bulan seterusnya kita akan turut mengalami cuaca panas. Terima kasih kedua-duanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.